السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين قائد المجاهدين خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Amma ba'du lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah sama-sama kita berada dalam rumah Allah, sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan ketaatan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk beramal dengan tuntutan Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, kita sambung tafsir Al-Munir juzuk 1 karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaihi. Muka surat 202 baru. Kan? Tajuk baru. Sukarnya orang Yahudi beriman. Jadi kuliah yang lalu kita habiskan yang summa qasad qulubukum tu. Habis sebab dia tak banyak sangat perbahasan dia. Jadi kita sambung tu 202. Jadi dia ada 75, 76, 77, 78 ayat. Jadi untuk malam ni cukuplah dengan ayat 75 kot. Sebab dia ayat 75, 76 tu dia ada sebab turun ayat. Kita ambil ayat 75 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Kita ambil satu ayat je, 75. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afatatma'u. Tu istifhamlah, tanda. Jadi diterjemahkan situ apakah. Tamak tu ambil perkataan tu lah. Tamak tu kita bahasa Melayu tamak, Arab pun tamak juga. Cuma dijadikan kata kerja lah. Apakah kamu tamak sangat atau mengharapkan sangat, masih mengharapkan? Ditujukan kepada Rasulullah, kepada ashabihi,
ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita jugalah, ya. Apakah kamu masih mengharapkan sangat mereka akan percaya kepadamu? Mereka itu tak ada lain lah. Orang Yahudi, Bani Israel. Pada wajhul khusus lah. Kalau umumnya orang-orang kafir lah. Ayu'minu lakum, akan percaya kepadamu. Padahal segolongan daripada mereka, orang-orang Yahudi Bani Israel, mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahui. Kita tengok asbabun nuzul, sebab turun ayat. Mana-mana kitab tafsir, dia akan iringi asbabun nuzul, sebab turun ayat. Di sini dia ambil satu qaul daripada Ibnu Abbas dan Muqatil, sebab turun ayat. Ibnu Abbas dan Muqatil berkata, Ibnu Abbas dan Muqatil, kalau kita lihat dalam kitab yang lain pun samalah. Saya dah rujuk, kalau kitab Abu Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi, kitab dia Asbabun Nuzul pun dia sama. Dia bawa qala Ibnu Abbas wa Muqatil, sama. Muqatil Ibnu Hayyan nama dia. Ibnu Abbas dan Muqatil berkata, diturunkan ayat dari firman Tuhan yang bermaksud, apakah kamu masih mengharapkan mereka? Ayat yang kita baca tadi, bersempena, ada sempenanya 70 orang yang telah dipilih oleh Nabi Musa untuk pergi bersama-samanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazalat, kalau nas Arabnya, nazalat fi sab'in allazina akhtarahum Musa liyazhabu ma'ahu ila Allah. Ke mana? Ke Tur Saina. Ke Tur Saina. Sebagaimana yang kita sedia maklum sebelum ni, dalam kuliah-kuliah yang lalu telah diterangkan, apabila selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel menyeberangi Laut Merah, kemudiannya beradalah mereka di sana. Tengah duk seberang tu, orang Yahudi Bani Israel ini sibuk duk tanya Nabi Musa, ainal kitab allazi wa'adtana, mana kitab yang kamu janji tu? Tu dia. Orang nak kira selamat diri, sibuk dak tanya, ainal kitab allazi wa'adtana, mana kitab, mana? Kemudian selang tak berapa lama lepas itu, maka datanglah firman Allah Subhanahu wa taala yang meminta Nabi Musa pergi ke bukit Tur Saina bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada firman Allah, wa iz wa'adna, wa iz wa'adna, wa iz wa'adna Musa 40 lailatan summa istahastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika mana kami mengambil janji, arahan Allah Ta'ala perintahkan kamu wahai Musa 40 lailah, 40 malam. Kemudiannya kamu orang Yahudi Bani Israel summastahistumul ijla, menjadikan patung anak lembu sebagai sembahan kamu yang di bawah tu, di bawah sana, di bawah pimpinan, iaitu abang kepada Nabi Musa, Nabi Harun alaihi salam. Itu disebut dalam ayat tu,
summastahastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ni. Jadi Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi Musa juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergi bawalah bersama-sama dengan 70 orang Bani Israel di kalangan 12 kabilah. Tadi pilih yang alim. Yang alim, bukan cokyang, yang alim. Ya. Ini juga termaktub dalam Al-Quran. Ya, surah Al-A'raf ayat 155. Tak ada tuan-tuan kat sini. Saya sebelum saya mai kongsi ilmu dengan tuan-tuan, saya rujuk dulu. Ya. Jadi catat kat sinilah. Ya, tentang kitab ni tak ada. Ya. Saya rujuk dulu. Sebab biarlah kita bercakap tu adalah bekalannya. Ada rujukannya. Ya, insya-Allah sama-sama berkongsi. Ya. Dan surah Al-A'raf ayat 155, wahtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Dan Musa telah memilih 70 orang daripada kaumnya Yahudi Bani Israel untuk ke tempat yang telah dijanjikan oleh kami, Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kata tu. Disebut tu tadi, bersepena 70 orang yang telah dipilih oleh Nabi Musa untuk pergi bersama-samanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semasa mereka pergi bersama-sama baginda, mereka mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan melarang. Yang ni kena perbahasan sikit lah. Kena kongsi, kena share pendapat ulama, kita share. Ya. Jadi dalam kitab tafsir macam-macam pendapat ulama, macam mana hal keadaannya Nabi Musa menerima kitab Taurat. Ya. Yang pentingnya Nabi Musa dan Sab'un Mukhtarun tadi tidaklah mendengar kalam Allah sebagaimana tuan-tuan dengar saya bercakap. Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu lil hawadis, berlainan, bersalahan langsung dengan benda-benda yang baharu. Kalam Allah itu kalam yang tidak berhuruf. Kalam Allah itu kalam yang tidak bersuara. Kalam Allah itu kalam yang tidak berungkapan. Kalam Allah itu kalam yang tidak ada padanya hembusan dan tidak ada wasilah. Kita ada hembusan, ada wasilah, ada jihah. Saya duduk kat depan, tuan-tuan dengar saya di depan. Saya pergi belakang, tuan-tuan dengar kat saya, saya di belakang. Allah Ta'ala tidak berjihad. Macam mana Nabi Musa menerima kitab Taurat? Kata ulama ahli sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pemahaman Taurat di dalam hati Nabi Musa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendengaran pada telinga Nabi Musa dan juga seluruh anggota badan, termasuk al-ainun kata ulama, al-anfun hidung, al-uzunun, al-lisan, al-jildu akan kalam Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbayang macam kalam saya cakap. Nanti kita syirikkan Allah Taala. Wallahu a'lam. Kita kena beriman, jangan sama. Allah Taala mukhalafatuhu lil hawadis, bukan masalah. Dia bukan masalah. Dia mesti mukhalafah, ya. Jadi ada kata ulama, antaranya saya bawa pendapat ulama, dikatakan juga dalam kitab tafsir Allah Taala mendatangkan ghamam. Awan yang gelap, ghamam. Awan gelap juga ada ghamam dah dulu masa di
cerita pasal berkenaan di Tursaina tu, yang orang Yahudi dilindungi daripada panas matahari Al-Ghamam kan. Al-Ghamam kemudiannya menyelubungi Nabi Musa, menyelubungi Sab'una Mukhtarun, 70 orang tadi, dan Allah Ta'ala menjadikan kalamnya itu dapat dalam diri Nabi Musa dan dalam diri orang yang bersama dengan Nabi Musa. Allah Ta'ala menjadikan pendengaran Nabi Musa mendengar. Wallahu alam, tuan-tuan jangan tanya kat saya. Ulama pun kata macam tu, ya. Dan kemudiannya maka turunlah Taurat. Turun tu maksudnya masuk dalam pemahaman. Macam nuzul Quran lah, bukan turun Quran sambut Quran, tak. Itu kalam majazi je, kata ulama, ya. Jadi Allah Ta'ala menjadikan Nabi Musa faham, dengar, ya. Ada ulama kata ghamam, ya. Dan ada setengah ulama pula mengatakan dalam masa yang sama mereka mendengar sarsarul kalam ala lawha. Sarsar ni apa? Sarsar ni maksudnya sar tebal, ra tebal, sar, ya? Sarsarul kalam ala lawha, dia dengar di geseran. Sarsar ni geseran kalam yang tertulis di atas lauha dalam tulisan Ibraniyah. Hak tu yang diusung bawa pergi bawah tu, kata ulama. Ya, itu kata pendapat ulama, ya, yang katakan yang demikianlah keadaannya, ya. Wallahu alam, ya. Dan kemudian ada yang mengatakan mendengar kalam Allah waraul hijab, belakang, di sebalik hijab ni apa nama, dinding, ya, benteng, mendengar waraul hijab, ya. Wallahu alam. Tapi jangan kata sama. Tak sama macam saya cakap, tak sama macam tuan-tuan tengok cakap. Mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau kata sama, tuan-tuan telah syirik kepada Allah Taala. Syirik, inna syirka la zulmun azim. Tak bersama. Ya. Jadi semasa mereka pergi bersama-sama baginda, mereka mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka. Kata ulama, ya, ya'muruhu wa yanhahu, suruh yang ni, buat yang ni, jangan buat yang ni, ya. Selepas itu mereka pun kembali kepada kaum mereka, ya. Manakala satu puak bagi orang-orang yang jujur, mereka menunaikan apa yang didengari. Manakala satu puak daripada mereka berkata, Allah memperdengarkan kepada kami dengan lapas perkataannya, sekiranya kamu mampu melakukan perkara ini, lakukanlah. Dan jika kamu mahu meninggalkannya, maka janganlah kamu lakukan, dan tidak mengapa. Dia pergi corner kot tu. Dia corner kot tu. Dia pusing. Nak buat, tak mau buat, sudah. Pasal kita lah. Ini apa cerita ni? Ya. Sedangkan mereka telah mendengar, ya. Kata ulama, in istata'tum an taf'alu hadhihi asya' faf'alu. Kalau kamu mampu buat kalau mampu melaksanakan benda-benda yang disuruh ini, faf'alu. Wa in syi'tum fala taf'alu. Kalau tak nak buat pun tak apa, apalah baksa, tak ada masalah apa. Maka dengan ini, maka turunlah ayat ini. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum
yasma'una kalam Allah. Tengok perangai orang Yahudi sampai macam tu sekali. Apakah kamu masih lagi sangat-sangat mengharapkan yang mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala bukan tanya nak jawab ya ataupun tidak. Allah Taala tujuannya untuk menzahirkan betapa buruknya perangai orang Yahudi, keji, cemuh perangai orang Yahudi, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ashabuhu ridwanullahu alaihim memang sifatnya sangat ambil berat dengan urusan umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya benar-benarlah datang rasul, utusan itu daripada kalangan kamu sendiri, manusia macam kamu juga, bukan jin, orang. Rasulullah tu orang, Adam tu orang, bukan jin, bukan malaikat. Azizun alaihi, sifat rasul itu dia sangat ambil berat atas apa? Sesuatu ma'anitum, apa yang boleh memberi keuntungan kepada kamu di dunia dan di akhirat. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat pemaaf, sangat kasih, sangat sayang dengan orang-orang mukmin. Fa in tawallau, kalau kamu tak terima pun apa yang Nabi suruh, apa yang ashabuhu dakwahkan kepada kamu, fa in tawallau, bantah juga, tak mau ikut, maka Allah berkata kepada Nabi Muhammad, faqul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, hasbiyallahu la ilaha illahu, biarlah Allah yang menghitung, menghisap apa sebab mereka tak mau ini, membalasnya. Sebab itu kita, kalau kita orang buat zalim kat kita, kita macam-macam lah dalam dunia ni kan, macam-macam yang kena zalim, yang menzalimi kita kena zalim, kita tak boleh buat apa. Antara zikirnya kita ambillah zikir ni, hasbiyallahu la ilaha illahu, hasbiyallahu la ilaha illahu. Kita serah pada Allah Ta'ala kan? Kita tak ada kuasa kan? Hasbiyallah, biarlah Allah yang menghisap. Allah hisap, adalah balasan dia. Alaihi tawakkaltu, kepada engkau aku bertawakal dalam urusan agama ini, berdakwah ini. Wa huwa rabbul arsyil azim, Tuhan arsy yang maha besar, maha agung. Jadi itulah katanya. Muka surat 203 kita sambung. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahawa ayat ini ditujukan kepada yang mengubah ayat mengenai hukum rejam dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, tadi yang satu sebab dia yang tu. Ada juga di kalangan ahli tafsir yang mengatakan ayat ini menceritakan perangai buruk orang Yahudi Bani Israel yang telah mengubah syariat yang terdapat di dalam Taurat, yang terbukti pada Dr. Wahbah Az-Zuhaili pada hukuman rejam dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ubah hukuman rejam itu ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada orang yang melakukan zina, penzina yang sudah berkahwin, muhsan nama dia. Penzina muhsan. Dia ada dua jenis. Satu ghair muhsan, tidak berkahwin lagi. Satu lagi muhsan, dah pun berkahwin. Yang muhsan, yang sudah berkahwin, kalau melakukan zina, hendaklah hukumannya direjam sampailah mati,
dengan menggunakan ketulan batu yang telah disyariatkan akan saiznya, bukan batu besar kedabak tu, tak. Kan? Di tempat yang awam, tempat orang ramai, biar timbul kesedaran supaya tidak lagi berzina. Sebagaimana pada zaman Rasulullah berlaku pada seorang yang bernama Ma'iz dan imra'atuh, dan Ma'iz dan pasangannya, ya, Al-Ghamidiyah, imra'atu Ghamidiyah, Ma'iz dengan pasangan seorang perempuan daripada Ghamidiyah, yang Allah Subhanahu taala telah mensyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan syariatnya, iaitu direjam, ya, dan kemudiannya dua-duanya direjam setelah selesai urusan bersalin dan susu anak. Bukan la tu, tak, sampai 4 kali tahir ni ya Rasulullah, akhirnya dah mengaku juga, barulah, ya. Jadi syariat itu pun sebenarnya ada dalam syariat Nabi Musa alaihissalam. Sebab itu kata ulama, mengubah ayat mengenai hukum rejam dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum sama. Ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada sekelompok orang Yahudi yang tinggal jauh di kawasan tu datang berjumpa Nabi, mengadu ada hal, laksanakanlah sebagaimana hukuman yang ada dalam kitab Taurat. Rupanya dia dah ubah. Ya, dia ubah macam mana? Cukuplah sekadar dia berkata wa qalu nufaddihuhum wa yujallidun. Buat kita malukan dia. Nufaddihuhum, malukan dia. Ya, tak rejam, memalukan dia. Wa yajlidun. Dia terbalik, dia sebat. Padahal yang sepatutnya yang kena sebat tu yang belum berkahwin lagi. Yang belum berkahwin hukumannya sebat. Yang dah berkahwin hukumannya rejam. Itu yang sebut az-zaniyatu dalam Quran tu. Wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'at jaldah. Itu untuk penzina yang belum berkahwin. Yang dah berkahwin biarlah dia mati. Sebagai satu pengajaran. Lepas itu tak ada kes, ya, bukan disebat di dalam tempat yang terkurung yang hanya ditengok oleh 2-3 orang, tak. Kena cari maidan. Kalau kat Kemuntin ni, panggil kat Kemuntin tu, panggil semua, kan? Barulah dia dinamakan Islam. Allah Ta'ala timbulkan rasa gerun untuk melanggar lagi perintah Allah Ta'ala. Semua orang takut selamat. Itulah Islam, ya. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan demikian. Okey. Ulama tidak 203. Ulama tidak bersependapat mengenai bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengenal perkataan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan baginda tidak pernah mendengarnya sebelum ini. Macam mana pula, ya? Musa tak pernah dengar pun kalam Allah. Macam mana dia tahu kalam Allah? Itu yang saya ceritakan tadi. Antara yang saya ceritakan tadi, Allah Ta'ala menjadikan pemahaman itu dalam diri Musa, menjadikan pendengaran Nabi Musa itu mendengar kalam Allah dengan kekuatan yang tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, Ahli Sunnah wal Jamaah, kita diberi keistimewaan, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Kita akan menjadi ahlul jannah, ahlul syurga. Antara puncak nikmat ahli syurga adalah dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz jangan cakap saja, ada dalilnya. Wujuhun, dalam Quran disebut wujuhun yauma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Dalam Quran disebut muka paras ahli syurga pada ketika itu bersinar-sinar. Nadirah. Sebab apa bersinar-sinar? Ila rabbiha nazirah. Kerana melihat akan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Macam mana melihat Allah Subhanahu wa taala? Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada diri kita ahli syurga
untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Takat tu saja yang boleh. Wallahu a'lam bissawab. Bukan dengan mata. Bukan dengan mata. Allah Ta'ala berikan kekuatan yang luar biasa kepada ahli syurga. Begitulah hal keadaannya Nabi Musa alaihissalam. Ada pendapat mengatakan bahawa Nabi Musa mendengar kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak ada ungkapan dan hembusan nafas. Dengan itu Nabi Musa mengetahui bahawa ia bukan percakapan manusia, tetapi ada kalam Allah, Tuhan sekalian alam. Dah tidak bersuara dan tidak berungkapan, sudah tentulah kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalam makhluk ada bunyi, ada hurufnya, ba, waw, lam, alif, bola. Kan? Itu kalam makhluk. Kalam Allah Taala menjadikan kalam itu dipahami dalam hati dan kemudian diberi kekuatan pada telinga untuk mendengar kalam Allah Taala. Wallahu alam. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa dibi'sahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gementar, berpeluh Nabi apabila wahyu di Gua Hira. Pada satu ketikanya Nabi mendengar seperti bunyi, telinganya bunyi macam bunyi loceng yang kuat. Kalam Allah Subhanahu wa taala sampai peluh. Itu. Jadi hal keadaannya macam itulah. Ada pendapat mengatakan Nabi Musa mendengar kalam Allah yang tidak datang daripada 6 sudut atau penjuru. 6 penjuru yang saya cerita tadi. Kalam kita ada 6. Saya kata tadi. Atas bawah. Allah Ta'ala menjadikan sudut jihah. Atas bawah. Fauq tah. Kalau duduk atas, daripada atas. Duduk bawah, daripada bawah. Allah Ta'ala tidak. Zat Allah Ta'ala itu zat yang tidak berjisim, berjirim, berarus. Jadi kalam manusia ada atas, ada bawah. Kalam Allah tidak ada jihahnya atas bawah. Kalam manusia makhluk ada kiri, ada kanan, ada yamin, ada yamin, ada shimal. Ada depan, ada belakang. Amam, wara, ada nama, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Itu yang maksud 6 tu. Dia kata Nabi Musa mendengar kalam Allah yang tidak datang daripada 6 sudut atau penjuru. Apa 6 sudut dia? Ni lah sudut yang saya bagi tahu tadi. Sedangkan kalam manusia dapat didengar dari salah satu daripada 6 sudut tersebut. Fahamlah. Allahu akbar. Dengan itu, bila Nabi Musa macam tu, dengan itu Nabi Musa, kata ulama, Nabi Musa mengetahui yang demikian itu adalah percakapan Allah, kalam Allah dan bukan kalam manusia. Allah itu sifatnya berkata-kata. Kaunuhu mutakalliman. Sama kalam. Kemudian sambung lagi. Ada pendapat yang mengatakan bahawa semua anggota badan Nabi Musa menjadi alat pendengaran. Sehinggalah bagi dia dapat mendengar kalam Allah itu di semua bahagian anggotanya. Justru itu yang mengetahui bahawa kalam itu adalah kalam Allah. Hasyiah, panca indera. Panca indera 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ada pasangan lah. 2 mata, ain, al-anfun, al-uzn, al-lisan, al-jil. Mata, hidung, telinga, lidah, kulit, panca indera. Mendengar akan kalam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Tafwid ila Allah. Itulah kita ahli sunnah wal jamaah. Ar-Rahman 'alal arsy istiwa. Ar-Rahman itu berada di aras. Bukan Allah Subhanahu wa taala mengambil tempat.
yang kata Allah Subhanahu wa taala mengambil tempat. Kalau kata Allah Taala mengambil tempat, kita telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahaya ni, ya. Sebab itu Imam Malik, ya, Imam Malik, ya, tok guru Imam Syafi'i. Malik kitab dia Al-Muwatta. Imam Syafi'i hafal dulu kitab Muwatta tu, baru belajar dengan tok guru dia. Anak murid Imam Syafi'i Imam Ahmad. Imam Syafi'i tidak berjumpa dengan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah senior, ya. Ditanya kepada Imam Malik, bagaimana wahai Imam berkenaan dengan ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istiwa, ya, Quran tu. Ya, kalau dalam pengajian akidah dinamakan ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Dah macam kita pula, Allah itu berada di singgasananya Al-Arsy. Macam, bukan maksud Allah mengambil tempat. Allah tidak mengambil tempat. Kata Imam Malik, al-istiwa maklum, bersemayam itu perkara yang maklum. Maklum di sini jangan salah faham. Kata Imam Malik, maklum bin nas, telah dimaklumkan kepada kita akan nasnya. Apa nasnya? Al-Quran. Bukan maksudnya maklum tu sebagaimana yang kita ketahui, macam saya duduk. Bukan. Jangan salah faham. Itu kata Imam Malik. Wa kaifiyatuhu ghairul ma'qul. Bagaimana hal keadaannya adalah tidak masuk akal kita nak mengatakan yang macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Wa su'alu anhu bid'atun. Tanya dia adalah satu perkara bid'ah. Wal imanu bihi wajibun, kata Imam Malik. Maka kita pun beriman. Kita tafwid, tanzih, mustahil Allah itu sama macam kita. Kita dah tanzih. Tanzih dah tu. Tanzih dah dari mana? Kita tafwid, serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah itu zat dia, zat yang suci, zat yang mukhalafatuhu lil hawadis, zat yang tidak berjirim, yang tidak berjisim, yang tidak berarud. Kalau saya tertonggak kat depan ni, nampak saya berjisim, saya berjirim, saya berarud, saya ada tangan, saya ada kuku, saya ada mata, saya hidung, tuan-tuan pun sama, ada kepala, ada telinga, ada rambut. Allah tidak. Itu dikatakan jirim, jisim, arud. Sama ada mufrad atau murakkab, semua pun tak boleh. Ya. Itu dikatakan. Jadi, tuan-tuan, tadi semua anggota badan Nabi Musa menjadi alat pendengaran sehingga baginda dapat mendengar kalam itu dengan semua bahagian anggotanya. Justru itu, maka mengetahuilah akan Musa bahawa kalam itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Dah sampai dekat tu tuan-tuan. 203. Ini kena tanda betul-betul tuan-tuan. Sebab lepas ni kita puasa. Lepas tu tak jumpa dah tuan-tuan. Panjang umur kok baru jumpa. Panjang nanti habis raya nanti tak tahu tak mana berhenti ni. Surat 203, insya-Allah kita akan sambung. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan al-Mubarak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mudah-mudahan Allah Taala menerima amalan perkataan kita, panjang umur kita untuk bertemu Ramadan. Amin ya Allah. Jadi saya minta tuan-tuan, jika ada terkasar bahasa, saya minta ampun daripada Allah Ta'ala. Kita tutup kekurangan majlis kita dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq
wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.